Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak sambung bab 1 matematik tingkatan 4 dan dalam video kali ini cikgu nak ingatkan balik apakah beza antara fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik. Macam mana cara dia ditulis? So, fungsi kuadratik di depannya ada fx, kadang-kadang digunakan gx, kadang-kadang y. Manakala persamaan kuadratik pula dia ditulis dalam bentuk seperti ini, di mana belakang dia ada sama dengan kosong. Baik, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak bentuk fungsi kuadratik dan kemudian menghubung kaitkannya dengan persamaan kuadratik. Okey, di sini ada soalan. Cikgu Wan rancang untuk beli 2 jenis jubin untuk kelas. Di sini 2 jenis jubin, jubin 1, jubin 2 dan ukurannya. Kemudian, first kali dia suruh kita bentukkan ungkapan kuadratik. Bagi jumlah luas kedua-dua sekali. Dia nak jumlah kedua-dua sekali dalam L. Okey. So sekarang ni kita tahu rumus luas untuk segi 4 adalah panjang darab lebar, panjang darab lebar. Jadi dalam L. Caranya mudah saja. Jadi L sama dengan panjang darab lebar X darab X. Kemudian kita tambah dengan darab X darab X. Tambah dengan yang belakang X darab 4x tambah 3. X darab X, X kuasa 2 tambah. Yang ni kita kembangkan macam biasa. Jadi 4x kuasa 2 tambah 3x. Okay. Ini sebenarnya 1x, 1 tambah 4, 5x kuasa 2 tambah 3x. Jadi L sama dengan ini. So, ini adalah ungkapan kuadratik. Dia nak dalam cm2, jadi kita kurungkan, kita tulis cm persegi. Okey, seterusnya dia kata diberi luas kedua-dua jubin ni ialah 109 cm persegi. Dia nak kita bentuk persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik tadi kita tahu belakangnya sama dengan kosong. Jadi daripada atas ni kita samakan dengan 109. 5x kuasa 2 tambah 3x sama dengan 109. Jadi macam ni nak belakangnya jadi sifar, kita bawa sahaja 109 ni ke sebelah. Sini positif, datang sini jadi negatif. Samakan dengan sifar. Itu sahaja persamaan kuadratik. Okey, kita tengok pula contoh seterusnya. Zura ialah 9 tahun lebih tua daripada adik lelaki dia. Okay, hasil darab umum mereka berdua adalah 52. Okay. Jika umur Zura ialah X. Okay, kita tulis apa maklumat yang ada. So, Zura umur dia X. Kemudian kita tahu Zura ni 7 tahun lebih tua daripada adiknya. Maksudnya adik Zura mestilah X tolak 9. Muda 9 tahun daripada Zura. Dan dia cakap hasil darab umum mereka, ini darab ini adalah 52. Jadi dia suruh bentuk persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik belakangnya sama dengan kosong. Jadi kita darabkan kedua-dua ni, samakan dengan 52. X darab X tolak 9 sama dengan 52. Kembangkan. X kuasa 2 tolak 9x sama dengan 52. Jadi dia nak persamaan kuadratik, belakang kena sifar, ini positif, datang depan jadi negatif. Itu sahaja. Last, motor menunggang basikal sejauh 18 km. Kita catatkan semua dia punya maklumat. So kita tahu jarak dia 18 km. Lajunya 5pi tambah 1. Dan masa yang diambil adalah P tambah 1. Seperti yang kita tahu, kita dah belajar masa menengah rendah dulu. Kalau rumus bagi laju adalah jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kita masukkan semua maklumat ni ke dalam rumus ni. So, laju is 5P tambah 1 sama dengan jarak 18 bahagi
masa P tambah 1. Jadi macam mana kita nak bentukkan? Dia nak apa? Dia nak persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik belakangnya sifar. Jadi kita bawa ini ke sebelah. 5P tambah 1. Sini bahagi datang sini jadi darab sama dengan 18. Kemudian kita kembangkan. Jadi 5P kuasa 2 tambah 5P tambah P tambah 1 sama dengan 18. So 5P kuasa 2 tambah 6P tambah 1. Kemudian yang belakang ni bawa ke depan sebab dia nak persamaan kuadratik. Okey, tolak. Sini positif datang sini negatif sama dengan kosong. 11 kali. Ini boleh selesai. Negatif 17 sama dengan kosong. Okey. Okey, sekarang kita nak belajar tentang punca suatu persamaan kuadratik. Apa benda tu punca? Okey, kita akan boleh tentukan punca bagi satu persamaan kuadratik dalam 3 kaedah. Okay, kaedah yang pertama, apabila diberi graf seperti ini. Okay, jika diberi graf seperti ini, punca bagi persamaan kuadratik tu adalah di mana titik persilangan antara graf tu dengan paksi X. Okey, ini graf fungsi kuadratik kan? Okey, dekat mana dia bersilang dengan paksi X? Di sini dengan di sini. Ini paksi X kan? Ini graf fungsi kuadratik. Di mana dia bersilang tu, di situlah dia punya punca. Di sini dengan sini. Ini kalau A-nya lebih besar daripada kosong. A-nya positif. Bentuk senyum. Okay, kalau A-nya kurang daripada kosong, negatif, graf ni akan bentuk masam kan? Jadi di mana yang dia bersilang dengan paksi X, ini kat sini dia bersilang, itulah punca bagi persamaan kuadratik. Okey, dengan dekat sini. Inilah dia punya punca. Okey, kita tengok satu contoh soalan kat bawah ni. Okey, bagi graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, ni persamaan kuadratiknya. Okey, ni grafnya. Dan kita boleh nampak ni paksi X. Dia bersilang dekat 4. Jadi, dia punya punca adalah punca adalah 4 dan juga di sini, di tengah-tengah antara 1 dan 2 adalah 1.5. Jadi, jawapannya punca ialah 4, negatif 4 dan 1.5. Okey, di sini dan sini. Okey, tengok soalan lagi satu ni. Apabila A kurang daripada 0, negatif 1. Okey, kemudian bentuknya masam, dia bersilang pada paksi X di sini dan di sini. Jadi punca ialah negatif 1 dan 4. Mudah saja untuk graf. Ada juga soalan yang menanyakan seperti ini. Dia kata tentukan sama ada nilai di bawah ni merupakan punca bagi persamaan kuadratik ini ataupun tidak. So untuk graf ni kita tengok negatif 1 bersilang tak dengan paksi X? Tak kan? So yang ni bukan punca. Negatif 4, ya, ini punca. 1 bukan punca. 1.5, ya, dia bersilang kan? Jadi ini adalah punca. Soalan bentuk yang kedua, dia beri nilai. Kita tentukan sama ada setiap nilai berikut, X sama dengan 4, X sama dengan negatif 7 ni, adakah dia merupakan punca bagi persamaan kuadratik ini ataupun tidak. Jadi kat sini ada satu contoh kan, dia ada bahagi kiri dengan kanan. Mana satu kiri, mana satu kanan. Okey, mari cikgu tunjukkan. Okey, kita salin balik persamaan kuadratik ni. X kuasa 2 tambah 2X tolak 35 sama dengan 0. Okey, yang sebelah sini sebelum tanda sama dengan ni adalah
kiri. Dan yang sebelah sini adalah kanan. Jadi kita masukkan nilai X sama dengan 4 ni dekat semua tempat yang ada X. 4 kuasa 2 tambah 2 darab, kat sini ada X lagi kan? Darab dengan 4 tolak 35. Ambil kalkulator, tekan semua ni, kita akan dapat nilainya negatif 11. Manakala sebelah kanan kita tahu nilainya kosong. Adakah negatif 11 ni sama dengan kosong? Tak sama kan? Okay, bila tak sama, jadi 4 bukan punca bagi persamaan kuadratik ini. Kita tengok contoh lagi satu. Kita buat yang sama. X kuasa 2 tambah 2X tolak 35 sama dengan kosong. So, yang sebelah sini adalah kiri, sebelah sini adalah kanan. So, sebelah kanan kita tahu kosong. Di tempat yang ada X, tergantikan dengan negatif 7. Negatif 7 tolak 35. Ambil kalkulator, tekan terus, akan dapat jawapannya kosong. Jadi sama kan? Bila sama maksudnya negatif 7 ini memuaskan persamaan kuadratik ini. Okay. Jadi negatif 7 ialah punca. Boleh juga bila kita nak semak jawapan guna kalkulator, tengok muka surat 19 dalam buku teks. Dia ada step by step macam mana nak tekan kalkulator untuk semak jawapan untuk soalan macam ni. Okay, untuk soalan bentuk yang ketiga adalah macam mana nak tentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Kaedah pemfaktoran ni kita dah belajar semasa tingkatan 2 dulu. Ada beberapa kaedah pemfaktoran mengikut soalan. Di sini cikgu ada sediakan 4 soalan. Kita tengok dulu soalan A. Okay, jadi 35 dengan 7 ni kita tahu boleh diselesaikan dengan CP7. Jadi dia sebenarnya adalah faktor sepunya. Jadi kita gunakan kaedah faktor sepunya. 35 Y kuasa 2 tolak 7Y. Kita gunakan CP7 untuk nombor ni kan. Tengok 35 dengan 7 ni boleh dibahagi dengan CP7. 35 bahagi 7, 5Y kuasa 2 tolak 7 bagi 7, 1. So tak payah tulis pun tak apa. Bagi Y. Jadi masih ada yang sama faktor sepunya iaitu Y. 5Y tolak Y bagi Y adalah 1. Jadi cara kita tulis jawapan, tulis yang ni 7Y dalam kurungan 5Y tolak 1 sama dengan kosong. Jadi daripada sini kita boleh tentukan punca persamaan kuadratik itu. Okay, 7Y sama dengan kosong. So 7Y sama dengan kosong sebenarnya kalau 7 ni bawa ke sini, dia bahagi dengan 7. Sebenarnya kosong bahagi 7 adalah kosong. Okay, 5Y tolak 1 sama dengan kosong. Kita hantar dulu 1 ni ke sana jadi positif. So Y sama dengan 1. Sini darab, datang sini jadi bahagi 1/5. Jadi punca bagi persamaan kuadratik ini adalah kosong atau 1/5. Okey, tengok soalan B. Kita tengok kat sini 4 dengan 16 ni boleh dipunca kuasakan. 4 ni boleh punca kuasa jadi 2, 16 ni boleh punca kuasa jadi 4. Jadi kita tahu macam mana cara faktor dia. Ni sebenarnya adalah 2P ni kuasa 2 tolak 16 ni sebenarnya 4 kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi kuasa 2 ni sebenarnya boleh jadikan 2P ni tolak kan. Jadi 1 tambah 1 lagi tolak, tambah 4 lagi 1, 2P tolak 4. Ini kita dah belajar semasa di tingkatan 2 dulu. Jadi daripada ni kita keluarkan, tinggalkan P sahaja. 2P tambah 4 sama dengan kosong. 2P sama dengan, ni positif datang sini jadi negatif. P sama dengan negatif 4 bahagi 2. So P sama dengan negatif 2. Okay, yang belakang pula 2P tolak 4 sama dengan kosong. Hantar 4 dulu jadi positif. P sama dengan 4 bahagi 2. So P sama dengan 2. Jadi untuk yang ni puncanya adalah negatif 2.
atau 2. Okey. Tengok kat sini, dia ada 3 sebutan. X kuasa 2, negatif 5x tambah 6. Bila ada 3 sebutan macam ni, kita tahu kita gunakan pendaraban silang. Okey. So x darab x dapat x kuasa 2. Okey. Apa darab apa akan dapat 5. Dapat negatif 5. Maafkan saya. Apa darab apa akan dapat 6. 1 darab 6, 2 darab 3 pun boleh dapat 6. Tapi yang mana yang lebih sesuai untuk mendapatkan 5? Kita cuba 3 dengan 2. Tapi di depan ni, kita tengok sini ada negatif. Maksudnya, yang ini akan bawa kat sini, yang ini akan bawa dekat belakang. Cuba ingat balik So, kalau yang ni negatif, mesti yang salah satu nombor ni ada negatif. Okey. So, salah satu ataupun kedua-duanya negatif. Sebab kat sini positif. Maksudnya kedua-dua ni kena negatif. Di sini negatif, sini pun negatif. Okey. Negatif 3 darab negatif 2 dapat positif 6. Okay, so sekarang kita darab silang. X darab negatif 2 dapat negatif 3x. X darab negatif 2 dapat negatif 2x. So kedua-dua ni kita tambahkan. Negatif 3 tambah negatif 2 dapat negatif 5x. Okey, jadi cara nak tulis jawapan ni, ingat lagi kan? Yang ini dengan yang ini. Okey, x tolak 3 dengan x tolak 2. Yang ni dan yang bawah. Okey, ini sama dengan kosong. Jadi macam mana kita nak tahu punca dia? Kita gunakan kaedah macam tadi juga. X tolak 3 sama dengan kosong. X saja, kita bawa ni pergi sana, jadi X sama dengan 3. Lagi satu, X tolak 2 sama dengan kosong. So, X sama dengan, ni bawa sini jadi positif. So, jawapan dia, punca adalah 3 atau 2. Boleh? Okey. Dan yang terakhir sekali. Okey, cuba tengok soalan yang lain. Soalan yang lain semua belakangnya sama dengan kosong. Maksudnya dia dalam bentuk am. Tapi soalan ni tak. Jadi kita kena jadikan dia dulu dalam bentuk am. Lepas tu baru kita boleh faktorkan dia. Okey, dalam soalan ni ada kat tengah-tengah ni, dia pecahan. Jadi kita tahu macam mana untuk selesaikan. Kita kena darabkan yang depan ni dan yang belakang ni juga dengan 2. Okey, so 2 darab x kuasa 2 jadi 2x kuasa 2 tambah. Okey, kalau yang tengah ni darab dengan 2, kita boleh potongkan. Okey, dengan 2. Jadi tinggal 5x. So 9 darab 2 dapat 18. Okey, kemudian kita jadikan dia dalam bentuk am, iaitu sama dengan kosong macam kat atas ni. 2x kuasa 2 tambah 5x tambah tolak sini datang sini jadi negatif sama dengan kosong. Okay, bila dah jadi macam ni, barulah kita guna kaedah darab silang macam kat sebelah ni. Jadi bila kita guna kaedah darab silang, kita boleh dapat x 2x. So 2x kuasa 2. Apa dapat darab apa dapat 18? 9 darab 2. Okey, 9 darab 2. So dekat sini negatif. So salah satu mesti negatif. Negatif 2, 9. So negatif 2 darab 9 dapat negatif 18. Negatif 18. So kita darab silang. 2x darab negatif 2, negatif 4x. 2 darab 9, 9x. So kita tambahkan, kita dapat positif 5x. Okey, sama dengan ni. Jadi cara tulisnya, x tolak 2 dan 2x tambah 9 sama dengan kosong. Kita nak cari punca dia, kita ambil yang ni, samakan dengan kosong. X ini bawa ke belakang jadi positif 2. Yang ini pula 2x tambah 9 sama dengan kosong. 2x kita hantar 9 ni ke belakang jadi negatif 9. Tinggalkan x saja. Sini darab datang belakang jadi bahagi. So jawapan dia
2 atau negatif 9/2. Okey, bagaimana jika tak mahir untuk membuat pemfaktoran? Okey, cuba lihat dalam buku teks muka surat 21 ada langkah-langkah jika nak selesaikan soalan ni dengan menggunakan kalkulator. Okey, mari cikgu ajar. Contoh kita ambil soalan C ni. Okey, jadi kita ikut saja langkah yang diberi dalam buku teks ni. Okey, tekan dulu mod sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 sampai keluar macam ni. Kemudian tekan nombor 1, equation, persamaan. Tekan 1. Okay, dia akan keluar unknown ni kan. Okay, tekan butang arrow yang sebelah kanan. Dia akan keluar degree. So kita pilih 2 sebab kita punya ni kuasa 2. Okay, tekan 2. Okay, dia akan keluar A. Dia tanya A kita nilai berapa? A kita nilai 1 sebenarnya. Kan? X kuasa 2 ni sebenarnya nilainya 1. So tulis 1 tekan sama dengan. Kemudian dia akan tanya B pula nilai berapa? B kita nilai negatif 5. Jadi kita tekan negatif 5. Tekan lagi sama dengan. Kemudian dia akan tanya C. C kita nilai 6. Tekan 6. Tekan sama dengan. So dia akan terus keluar X1 sama dengan 3. Betul kan? Kemudian tekan lagi sekali sama dengan ni. Dia akan keluar X2 sama dengan 2. Okey. Itu cara kalau nak guna kalkulator. Nanti bolehlah mahirkan kedua-dua cara ni. Kaedah pemfaktoran yang guna macam ni dan juga guna kalkulator. Jika nak guna kalkulator untuk yang bukan dalam bentuk am soalan macam ni, kena jadikan dia dulu dalam bentuk am. Kena samakan belakang dia dengan kosong. Barulah boleh masukkan nilai ni mengikut A, B dan C kat dalam kalkulator tadi. Okay. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak lakar graf fungsi kuadratik. Ada 3 ciri yang perlu kita perhatikan. Pertama sekali, bentuk graf yang betul. Sama ada bentuknya senyum. Kalau A ni positif, senyum. Kalau A ni negatif, bentuknya masam. Kemudian, pintasan Y ni di mana? Pintasan Y tu kita refer pada C kan? Okey. Dan yang ketiga, pintasan X ni lalu di mana? Okey, kita tengok ada 2 contoh kat sini. Yang pertama sekali, kita tengok nilai A dia positif. Jadi, kita tahu bentuknya senyum kan? Okey. Kemudian, kita tahu C dia 3. Maksudnya pada pintasan Y dia lalu dekat 3. Yang penting kat sekarang ni kita nak tahu dia lalu dekat mana pada pintasan X. Okay. So kita masukkan nilai. Jadi di sinilah pentingnya kita nak tahu ilmu yang kita belajar tadi. Nak cari punca tadi. Punca tu kan sebenarnya adalah pintasan X. Jadi daripada persamaan ni kita tengok dia ada 3 sebutan. Jadi kita tahu kita kena gunakan kaedah pendaraban silang untuk mencari nilai fx. Jadi kalau kita tak nak guna kaedah pendaraban silang, boleh tak kita nak guna kalkulator macam yang cikgu ajar tadi? Boleh juga. Okey, jom kita cuba gunakan kalkulator untuk selesaikan soalan ni. Okey, tekan mod 3 kali. Kemudian tekan 1 untuk equation. Bila dia keluar unknown, tekan error. Tekan degree, tekan 2. Okey, A nilainya 1. Tekan sama dengan. Kemudian B nilainya negatif 4. Negatif 4 tekan sama dengan. C nilai dia 3. Tekan sama dengan. So dia keluar X1 adalah 3. X1 adalah 3. Tekan lagi sama dengan. X2 dia adalah 1. Okey, bila kita dah ada semua information ni, kita pun bolehlah mula melakar graf. Jadi kita tahu bentuknya senyum. Dia punya persilangan pada paksi Y ni Y ni X. Paksi Y ni adalah bersilang pada 3. Katakanlah dekat sini 3. Jadi sini kosong kan? Sini kosong. Dia bersilang dekat pada paksi X ni dia bersilang dekat 1 dan 3.
Di sini 1, sini 3. Jadi berdasarkan maklumat-maklumat ni, kita pun bolehlah melukis. So kita tahu bentuknya senyum kan? Sini dia lalu dekat paksi Y dan di sini bersilang pada paksi X. So bentuknya macam tu. Okey, untuk soalan B, kita tengok bentuk dia negatif, so bentuk dia masam. Dipintas pada paksi Y dekat 15. Sekarang ni kita nak tahu di mana dia lalu pada paksi X. Kita nak tahu So kita gunakan kaedah menggunakan kalkulator lah ya. Tekan mode 3 kali, pilih 1, tekan arrow, tekan 2. So A adalah negatif 1, tekan sama dengan, B adalah 2, tekan sama dengan, C adalah 15, tekan sama dengan. So dibagi jawapan X sama dengan negatif 3. Okay. Dan X bagi 1 sama dengan 5. Okey. Dah tahu semua ni, kita pun boleh mula melakar. Paksi Y dia lalu kat 15, katakanlah kat sini 15. Dan paksi X pula dia lalu kat negatif 3, katakanlah sini negatif 3. Dan sini pula 5. Okay, kita dah tanda. So, bentuknya murah, kita pun boleh macam tu. Okey, ini adalah kes 1 di mana graf fungsi kuadratik ni dia bersilang dekat paksi X. Kita nampak kan dia ada silang ni paksi X kan? Okey, dia ada silang kat sini, dia silang kat sini. Okey, ada juga kes di mana graf tu tak bersilang kat paksi X. Okey, kita tengok contoh soalan ni. Okey. X nya positif, kita tahu bentuknya senyum. Dan B nya tiada. Maksudnya B nilainya sifar. Bila B nilainya sifar, maksudnya paksi simetri tu betul-betul pada paksi Y, di tengah-tengah paksi Y. Kita dah belajar semasa video sebelum ni. Okey, dan C ni pula persilangan pada paksi Y adalah pada 1. Okey, so kita tahu ni paksi Y, paksi X, kita tahu dia lalu dekat 1. Kita lalu kat sini. Bentuk dia senyum kan? Oh, nampaknya dia tidak bersilang pada paksi X. Jadi sekarang ni kita nak lukis kembang macam mana tu? Kembang sangat ke? Kuncup saja ke? Graf fungsi kuadratik tu. Jadi kita akan masukkan nilai X sebagai 2. Okay, jika X sama dengan 2, Y pula berapa? Okey, kita masukkan dalam ni. Okey. So masukkan nilai X ke dalam ni. So X kuasa 2 adalah 2 kuasa 2 tambah 1. Jadi 2 kuasa 2, 4 tambah 1, 5. Jadi kita tahu apabila X nilainya 2, katakanlah 1, 2, nilai 2 kat sini, dia punya Y adalah 5. Katakan 5 kat sini. So dia akan bersilang kat sini. 2, 5. Jadi kita tahulah dia punya graf tu kembang dia macam ni je. Okey. Jadi sebelah sana pun kena samalah. Sini sebab paksi simetri dia betul-betul kat tengah dekat paksi Y, sebab B nya sama dengan sifar. B nya tak nampak kan, B nya sifar. Jadi kita tahu dia kena sama besar kat situ. Okey. Lalu dekat 1, sebab kita tahu C nya pada persilangan pada Y adalah 1. Okey, tengok contoh seterusnya. Kita tengok A nya negatif, maksudnya A bentuk graf ni bentuk muram. Kemudian kita tahu dia bersilang pada negatif 3. Okey. Dan B nya juga sifar. Kita tahu okey, paksi simetri dia betul-betul dekat tengah-tengah paksi Y. Y sini X. So dia lalu pada paksi Y ni lalu dekat negatif 3. Katakanlah dekat sini negatif 3. Bentuk pula masam. Okey, kita tahu oh dia bentuknya macam tu. Dia tak sentuh langsung paksi X ni. Jadi kita gunakan sekiranya X adalah 1. Macam Y nya pula berapa? Maksudnya kita masukkan 1 tu dekat semua yang ada X ni. Okey. Jadi F1 sama dengan
tempat X ni kita letakkan 1 1 kuasa 2 tolak 3. Okey. Jadi kita dapat, tekan kalkulator dapat negatif 4. Okey, jadi kita tahu semasa X sama dengan 1, Y nya pula, sini Y kan, Y adalah negatif 4. So kita tahu okey, dia bersilang dekat sini. Jadi kita pun bolehlah lukis graf kita mesti lalu kat sini, dia punya kembang tu. So dia punya paksi simetri betul-betul dekat tengah. Okey. Macam tu. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.